Selamat malam, salam sejahtera, salam hormat semua kepada penonton live streaming talk show Si Kasih Mama pada malam ini. Selamat malam semua. Jam menunjukkan 4 minit lagi kepada pukul 10. Okey, hari ini kita bersiaran jam 10 malam kerana kita nak menyesuaikan waktu panel jemputan kita pada hari ini yang ini berada di UK. Yang baru menonton talk show live streaming Singgah Semang Mak pada hari ini, selamat datang, selamat menonton. Jangan lupa like dan share video ini di Facebook anda. Semoga rakan-rakan FB anda turut menonton live streaming pada malam ini. Okey, kita akan mula bersiaran pada jam 10 ini. Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan dah officially announce tadi kan, selamat Hari Raya kepada semua umat Islam yang akan menyambut Hari Raya pada hari Ahad ini. Semoga Hari Raya ini lebih bermakna kepada kita. Semoga kita meraihkan kemenangan kita, orang cakap kemenangan kita menyambut bulan Ramadan selama sebulan. Okey. Tajuk untuk tajuk untuk talk show Si Kasih Mak pada malam ini adalah cabaran warga Malaysia di perantauan sepanjang COVID-19. Okey, saya ingin memperkenalkan saya malam ni bukan sebagai moderator. Moderator kita malam ini adalah Setiausaha Agong Majlis Zakat Kebangsaan iaitu Encik Muhammad Afendi bin Yaz Zakaria, dan panel jemputan kita iaitu Encik Muhammad Faizal bin Zainal Abidin yang juga merupakan salah seorang pegawai di Pejabat Education Malaysia London. Okey. Bagi yang baru menonton, jangan lupa like dan share live streaming kita pada malam ini. Semoga penonton-penonton di FB anda turut juga menonton live streaming talk show Singgah Sembang Mak pada malam ini untuk tajuk cabaran warga Malaysia di perantauan sepanjang COVID-19. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, moderator dah ada di konti. Saya jemput Encik Muhammad Fendi bin Yaz Zakaria untuk masuk ke konti. Assalamualaikum. Salam Cik Fendi. Hai Ros, apa khabar? Sehat. Hari ni hujan lebat dekat Putrajaya. Nampak macam tak keluar lagi gambar saya kat situ. Masih buffering lah rasanya. Apa khabar penonton di luar sana? Boleh nampak tak saya? Saya tengok dalam skrin ni belum ada muncul gambar Cik Fendi ni. Sebentar ya. Cik Fendi, gambar memang tak keluar lah. Tak keluar dalam Facebook, tak keluar lagi ni. Ada? Tapi tak ada orang tengok. Belum keluar Belum keluar lagi. Okey, sebelum tu kepada yang baru menonton sekarang ni program talk show Singgah Sembang Mak, tajuk malam ini adalah cabaran warga Malaysia di perantauan sepanjang COVID-19. Kenapa kita bersiaran jam 10 malam ya? Bukan seperti yang kebiasaan kita buat pukul 9, pukul 10, pukul 11. Ini adalah kesesuaian waktu panel jemputan kita yang kini berada di UK. Nampaknya gambar moderator kita belum appear lagi. Memang beliau berada di konti. Kepada penonton, boleh kongsikan dekat ruangan komen ya.
apa norma baharu yang anda telah amalkan sepanjang PKP ini? Dekat ruangan komen, boleh komen dekat kita orang. Ada masalah teknikal. Jadi sebelum tu boleh tak saya main lagu raya? Semangat raya ni. Tinggal 2 hari lagi kita nak raya. Oh okey. Oh Cik Fendi dah ada dalam konti ya. Okey Cik Fendi dah jelas-jelas. Okey, alhamdulillah. Akhirnya berjaya juga masuk Okey. Okey Cik Fendi, macam mana hari ni? Adakah Cik Fendi dah masuk office untuk bekerja seperti biasa? Alhamdulillah, sejak minggu lepas lagi lah. Sejak memang kata kaki tangan kerajaan kena ada 70% di pejabat tu, memang saya kena ada setiap hari. Cuma kami bergila-gila lah. Mungkin ada yang shift pagi, ada petang kan. Alhamdulillah setakat ni dalam keadaan yang new normal ni terpaksa. Dan walaupun kita masuk pejabat, ada kadang-kadang mesyuarat tu kita secara online kan. Sebab ada setengah-setengah di kalangan kita yang masih lagi perlu bekerja dari rumah. Okey, so mungkin saya sebagai moderator untuk malam ni. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ros selaku penerbit rancangan untuk malam ni. Okey. Mungkin saya nak kena adjust ke. Kena nampak. Adjust. Bagi yang baru menonton program Singgah Sembang Mak pada malam ini, jangan lupa like dan share. Anda boleh kongsikan di ruangan komen apa norma baru yang diamalkan sepanjang PKP ini. Boleh komen dekat ruangan bawah tu, komen kepada kita dan nanti kita akan sama-sama sharing. Mungkin ada sharing sedikit ke dekat nanti di hujung rancangan macam mana. So kalau ada apa-apa soalan juga kepada panel, boleh ajukan juga nanti. Untuk panel khas ni memang kita, memang kita tempah khas daripada UK malam ni ya. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada Encik Fendi lah untuk talk show Singgah Sembang Mak malam ni. Silakan Encik Fendi. Terima kasih Ros. Selaku penerbit rancangan kita pada malam ni. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan izinnya kita dapat lagi ke udara bersama-sama dengan Majlis Akrab Kebangsaan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana yang menonton rancangan kita live streaming kita ni, sebenarnya mulai bulan Mei ni, Majlis Akrab Kebangsaan telah mengambil inisiatif mewujudkan satu program yang kita namakan sebagai Singgah Sembang @MAK. Maksudnya program ni kita wujudkan sebagai satu platform untuk ahli-ahli akrab. Akrab ni ataupun nama ringkasnya adalah nama ringkas kepada Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam. Okey. Kami ni sebagai orang kata barisan kedua kepada pegawai-pegawai psikologi kaunseling di Malaysia. Jadi program ni kita buat sebagai platform untuk ahli-ahli akrab menunjukkan bakat mereka untuk berkongsi bersama-sama dengan bukan sahaja ahli-ahli akrab tetapi juga penjawat awam dan juga rakyat Malaysia tentang perkara-perkara yang positif, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan khidmat menolong. Jadi untuk program Singgah Sembang @MAK ni,
kita dah setakat ini kita dah laksanakan sebanyak 4 siri dan ini adalah merupakan edisi khas siri yang kelima sempena kita nak sempena untuk menyambut insya-Allah Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang pada hari Ahad nanti. Okey, sebelum tu saya minta boleh ke bagi maklum balas tentang bagaimana keadaan audio dan video saya pada masa ni? Okey. Boleh tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk boleh like, share dan juga komen di ruang yang telah disediakan yang ada dalam Facebook kita ni. Jadi mungkin saya boleh perkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Effendi bin Ya Elijah Zakaria sebagai Setiausaha Agung Majlis Akhlak Kebangsaan. Dan Majlis Akhlak Kebangsaan adalah sebuah NGO yang menghimpunkan ahli-ahli akrab iaitu rakan pembimbing perkhidmatan awam dari seluruh negara. Dan kami berada di dalam pelbagai agensi kerajaan sama ada di kementerian, di jabatan, di badan berkanun, di PBT dan sebagainya. Dan ahli akrab ni dia istimewa sebab okey, pertama, dia contohnya dalam keadaan situasi COVID-19 sekarang ni, dia juga mungkin berada di barisan hadapan ataupun frontliner. Sebab ahli akrab ni dia hanya dia diberikan ilmu tentang psikologi counselling secara asas, tetapi mereka ni adalah ada core business sendiri di dalam bidang masing-masing. Contohnya ada ahli akrab terdiri pada petugas kesihatan, polis, bomber dan sebagainya. Jadi untuk pada malam ni kita akan terbang ke luar negara untuk sembang dengan seorang kawan kita yang sekarang bertugas di luar negara, Encik Faizal Zainal Abidin. Untuk makluman, Encik Faizal ni adalah rakan setugas saya semasa di Kementerian Belia dan Sukan sebelum ni, dan beliau banyak terlibat untuk membantu rakan-rakan akrab dalam melaksanakan program-program. Jadi saya ingat untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan Cik Faizal, tetamu kita pada hari ini, untuk singgah sembang di konti Mak pada malam ni. Silakan Cik Faizal. Apa khabar Cik Faizal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Malaysia dan selamat Malaysia. So untuk permulaan saya nak tanya jugalah macam mana dengan audio dan video saya. Cik Fendi, okey ke? Cik Faizal agak buffer sikit, macam ada apa nama ni? Kurang jelas sikit. Sekarang dok? Sangkut-sangkut sikit. Gangguan? Mungkin malam ni ramai orang pakai line kot. Masing-masing nak ucap raya kan? Boleh, Cik Faizal boleh nampak saya kan? Boleh jelas okay, Cik Fendi. Okey. Boleh. Ya. Boleh okey. Suara jelas, video jelas. Okey. Walaupun ada slow sikit buffering tu, I think normal kot. Okey. Ini saya nak memperkenalkan Cik Faizal kepada penonton kita pada malam ni. Untuk makluman, Cik Faizal Zainal Abidin sekarang ni bertugas di Education Malaysia, ataupun nama lama dulu MSD ataupun dikenali sebagai Malaysia Hall di London. Dan beliau sebelum ni bertugas di Kementerian Belia dan Sukan, dan untuk yang selebihnya saya minta Cik Faizal ceritalah sedikit. Jadi kenapa kita pilih Cik Faizal untuk bersembang pada malam ni? Sebab Cik Faizal bukan saja sekarang ni berpengalaman berada sekarang ni di London, tetapi sebelum ni juga pernah berada di negara lain. Jadi saya ingat
untuk kita memulakan sembang pada malam ni, saya jemput Cik Faizal boleh memperkenalkan diri tentang sedikit latar belakang tentang bagaimana boleh berada di kota London ni. Okay, silakan Cik Faizal. Terima kasih Cik Fendi. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak akrab kebangsaan, terutama pengurusan tertinggi akrab kebangsaan yang sudi menjemput saya untuk menjadi salah seorang panel untuk sesi sembang untuk program akrab kali ini. InsyaAllah saya cuba membantu, saya cuba untuk berkongsi serba sedikit pengalaman saya sepanjang saya berada di sini dan lain-lain pengalaman yang saya ada lah. So untuk makluman tuan-tuan puan dan juga Cik Effendi, saya mula bertugas di sini di kedutaan di Education Malaysia London pada Disember 2018. So hampir setahun 5 bulan. Dan sebelum tu saya bertugas di Kementerian Belia dan Sukan di bahagian khidmat keputusan selama hampir 2 tahun. Dan sebelum tu ada few lah Kementerian Luar Negeri, ada Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. So yang paling lama adalah Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia lah selama 5 tahun 8 bulan di bahagian perkhidmatan. So sejak Disember yang 2018 yang lalu, saya ditempatkan di Education Malaysia London sebagai warden di Malaysia Hall London ataupun Dewan Malaysia London lah. So di sini kita ada beberapa pegawai. Kita mulakan dengan ada pengarah ada Education Malaysia London. Kita ada 2 orang pegawai attaché. Kita ada seorang perdana accountant. Tetapi pada masa ini tak semua pejawatan di Education Malaysia London diisi. So yang ada untuk pada masa ini iaitu pengarah Education Malaysia London, seorang pegawai attaché dan saya sendiri sebagai warden. Nama warden tapi kerja multitasking lah, macam-macam kita buat lah. Program pelajar, jaga bangunan, jaga pelajar, jaga Malaysian, event pelajar, event Malaysian, event VIP, event community, macam-macam. So kita kat sini pada masa sama kita juga membantu pihak komuniti Malaysia di sini untuk melaksanakan program dan aktiviti. So alhamdulillah dah hampir setahun 8 bulan. So this year insyaAllah my second year Raya Aidilfitri di perantauan. Last year Raya di London tetapi tak ada pandemik COVID-19. Tetapi this year special, Raya Aidilfitri di London dan di merata seluruh dunia, raya di dalam rumah dan bersama untuk kita berhari raya bersama keluarga di dalam rumah. So bagi saya London pun samalah seperti Malaysia. Stay at home, raya at home, still healthy. So hopefully dengan cara begitu kita boleh putuskan jangkitan COVID dan juga mengurangkan possibility untuk jangkitan. So Cik Fendi, mungkin itu serba ringkas tentang latar belakang saya sebelum ini. Okey, terima kasih Cik Faizal. Nanti saya akan tambah kalau ada keperluan. Okey, sekarang ni since dah berada di sana kan, kita okey dah kalaulah tanpa yang situasi sekarang ni, tanpa situasi COVID-19 sekarang ni, apa agaknya yang seronok di sana? Orang kata hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Tapi yang hujan emas negeri orang tu apa yang agak seronok di sana? Ya, untuk makluman Cik Fendi dan semua, so kalau di perantauan ni sebenarnya saya dah ada pengalaman 4 tahun di Kedutaan Besar Malaysia Algeria semenjak 2004 hingga 2009. So perbezaannya di sana komuniti Malaysian tak ramai, tetapi di London, UK, especially London ni sahaja,
komuniti Malaysia ramai, dan apabila kita buat event sama ada majlis raya Aidilfitri, raya Aidiladha, sambutan 31 Ogos, Hari Kebangsaan, alhamdulillah sambutan daripada komuniti, pelajar dan rakyat Malaysia di sini amat memerasakan. They are waiting, they are eager untuk menyambut celebration bersama-sama kita. So kalau pada tahun sebelum ni, kalau time-time macam ni, kita tak kalut untuk buat bakar lemang, kacau dodol, tapi kita sibuk tentang persiapan fasiliti kemudahan kita, dewan-dewan kita sibuk menjemput, memanjangkan jemputan kepada komuniti untuk datang pada majlis hari raya dan juga majlis sembahyang sunat Aidilfitri. So this year kita tak adalah sembahyang sunat secara berjemaah, dan juga majlis saya pun kita tak ada this year. So itu antara beza dia, dan itu antara emas ataupun antara peak moment yang komuniti tunggu adalah gathering lah. Sebab Malaysian ramai tetapi dia tidak duduk di satu-satu tempat yang khusus. Komuniti Malaysia merata London. So bila ada event, inilah masa, inilah ketika yang saat ditunggu-tunggu untuk bertemu, berkongsi cerita, pengalaman, bersenda gurau, mengubati kerinduan keluarga di Malaysia. Ya, Cik Fendi. Maksudnya kalau dalam keadaan biasa sebelum ni, inilah saat kata yang ditunggu-tunggu kan. Yang ditunggu-tunggu, Yes. Maksudnya rasa macam balik kampung lah, walaupun kampung tu kampung orang kan. Tapi bila komuniti kita ramai, Yes. kita rasa macam berada di negara kita. Cuma bila dalam keadaan Terubatlah rindu tu. terubatlah rindu. Masa tu lah mungkin apa ni, kuih-kuih tempatan, lemang, dodol sebagainya kan, ketupat akan muncul di situ kan, di tengah-tengah kota raya London. Tapi kali ni sebenarnya Zal, apa ni, tahun ni bukan saja kat London tak boleh balik kampung kan, kita orang kat Malaysia pun tak boleh balik kampung kan, kena stay at home masing-masing. Betul. Dan yang terbaru hari ni, Yes. untuk maklumat semua, terbaru hari ni YAB Perdana Menteri kita pun kena kuarantin bermula petang ni, 14 hari kena kuarantin kerana ada salah seorang ahli POSCAP di Pejabat Perdana Menteri positif, dan juga beberapa pelanggaran sebelum ni, contohnya macam bagi sesiapa yang suami isteri duduk jauh boleh balik pun dah ditarik kelonggaran tersebut. Dan untuk tahun ni pun kita hanya boleh beraya pada hari raya pertama saja dengan tak lebih 20 orang satu hari. Jadi itu antara mungkin kekangan-kekangan yang mungkin dari segi satu sudut kita nampak macam masalah, tetapi mungkin ada satu peluang lain. Okey, Zal, Cik Faizal lah, di London sebelum ni, maksudnya sekarang ni kehidupan di sana dan di sini mungkin di seluruh dunia dah orang kata lebih kurang macam tu kan, maksudnya terhad. So agak-agaknya macam kami di sini dah ada PKP, dah ada Perintah Kawalan Pergerakan. Sekarang ni Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, PKPB. Di sana macam mana? Sebab saya tengok, bila saya baca statistik tu, saya tengok dia punya peningkatan kes boleh tahan lah, walaupun sekarang ni agak turun sikit, tapi boleh tahan dia punya angka-angka tu. Boleh mungkin cerita kat kami di Malaysia ni, apa situasi, macam mana kat sana? Adakah macam kami ni dulu PKP 1, PKP 2 memang stay at home, tak berani keluar semua. Kat sana ada yang satu juga macam mana? Okey, Cik Firdaus, Cik Fendi, izinkan saya berkongsi. Di sini kita kerajaan UK telah start untuk implement MCO mulai 23 Mac. Okey, 23 Mac yang lalu. So sehingga semalam UK telah mencatatkan kematian kedua tertinggi di dunia, iaitu 36,000 lebih. Itu kematian. Kalau ikutkan positif case telah mencapai 250,000. So ini agak figure yang tertinggi lah. So tetapi pada masa sama
kaedah ataupun approach yang dilaksanakan oleh kerajaan UK agak berbeza. Macam di Malaysia PKP, PKPD, PKPB, tapi di UK ni dia lebih kepada partially lockdown, di mana social distancing dan lain-lain approach untuk mengelakkan jangkitan still kena praktis, tetapi tidak terlalu strict. Contohnya kita masih digalakkan untuk beriadah di pub, kita masih boleh pergi ke grocery shop, kita masih boleh berbasikal, dan sekarang ni pula dah hampir musim summer, so memang ramailah orang beriadah di park sekitar London. So Boleh di pergi situ pantai kita lah, nampak lah, walaupun masih boleh. So di pantai tu memang walaupun tidak dibenarkan, tetapi masih macam sebelum-sebelum ni masih ramai. Sama juga di park, walaupun kata tak boleh, walaupun boleh pergi park tetapi tidak boleh beriadah dalam secara kumpulan yang besar, tapi masih didapati ada yang melaksanakan aktiviti beriadah secara berkumpulan besar. So masih di kawasan-kawasan perumahan, di kawasan pejabat, construction area. So di sini kita tak nampak benda tu. Kita hanya nampak few polis di kawasan yang menjadi tumpuan. Kawasan park ataupun kawasan pantai, itu kita nampak majoriti polis. So alhamdulillah so far macam saya masih boleh pergi ke kedai, ke pasar, ke grocery shop, shopping macam biasa. Cuma kedai yang lain-lain tu untuk shopping raya masih tutup. So jimatlah duit kat situ. So segi kos harga barang pun masih tiada peningkatan, masih sama. Stok bekalan makanan pun masih ada, alhamdulillah. Okey, macam kita kat Malaysia kan, kalau biasa-biasa kita ada bazar Ramadan kan, tahun bazar Ramadan di mana-mana serata lah. Tapi tahun ni bazar Ramadan tak dapat diadakan. Jadi macam kita sekarang ni perkhidmatan e-hailing GrabFood, Foodpanda sebagainya. So menguasai jalanan lah. Maksudnya sekarang ni kita petik jari dia sampai apa-apa makanan kat rumah. So kat sana macam mana? Saya pun tak pernah sampai ke sana kan. Kalau kadang-kadang biasa memang ada tak macam bazar-bazar yang mungkin diwujudkan untuk umat-umat Muslim sana, ada tak? Kadang-kadang biasa sebelum ni. Untuk makluman Cik Fendi dan semua, so di sini memang kita tak ada lah so-called bazar Ramadan tu. Cuma kita masih ada restoran yang diuruskan oleh Malaysian, masih menjalankan perniagaan secara take away ataupun collect lah. So di sini kita lebih kepada delivery. Kita ada sama juga macam di Malaysia, ada Uber Eats, ada GrabFood, semua kita ada. Cuma di sini bazar tak ada dan kita ada pilihan untuk membeli makanan-makanan cita rasa Malaysian tu di restoran-restoran Malaysia. Kita ada lebih kurang 12 restoran sekitar kediaman saya ni, iaitu Westminster area. Tapi yang beroperasi di sepanjang MCO di UK ni hanya 4 restoran sahaja yang nearby dan available lah. So feedback daripada restoran-restoran tu di mana dah menjadi kenalan pun kepada saya. So alhamdulillah dia masih mampu untuk beroperasi sebabkan permintaan yang ada yang masih tidak putus walaupun di musim MCO ni. Tetapi untuk makluman Cik Fendi dan semua, since dah 2 bulan PKP ni, sama ada di Malaysia dan di sini pun, so saya rasa dah tak jadi isu bazar lagi dah. Sebab bukan wife, husband pun dah pandai prepare cookies, kuih raya di rumah masing-masing. Because terlalu banyak masa terluang di rumah kan.
So mungkin Cik Fendi pun dah buat keraya kan? Alhamdulillah. Saya ingat masa PKP 1 tu memang turn saya tu masak semua. Kan? Bila PKP 2 tu barulah kena let go. So ingat itu antara hikmah kan, hikmah. Tapi kat sana restoran-restoran tu boleh masuk restoran ke ataupun memang macam kat sini take away? Ya sama, masih boleh buat operasi tetapi secara take away ataupun collect lah. Okey, So maknanya dining in masih tidak dibenarkan. Okey, kepada penonton-penonton di luar sana yang sedang menonton kami ni berdua di live streaming pada hari ni, okey, boleh kalau sekiranya ada apa-apa pertanyaan nak tanya dengan Faizal, dengan Cik Faizal di sana, ataupun nak sampaikan pesanan pada siapa-siapa yang mungkin ada kat sana. Tadi saya ada go through sikit tengok FB EM Education Malaysia. Tiba-tiba saya tengok ada macam orang kenal lah. Mungkin saya kenal dia lah tapi tak kenal saya. Tengok ada Faizal FBI kan, Faizal Ismail. Zat saya daripada penyampai Hot FM. Sekarang ni dia tengah buat master dekat di mana kat sana. Faizal Ismail tengah buat master. Cardiff. Cardiff lah. So itulah ramai rakyat Malaysia kat sana kan. Kalau kita tengok yang pelajar-pelajar Tajak Amara pun kat sana pun ada beribu-ribu orang lah. Okay. Dan di sebagai Education Malaysia kat sana, kita tengok kan bila berlaku keadaan-keadaan macam ni, macam mana maksudnya sekarang ni pelajar sebab akan datang ni sama kan. So macam mana maksudnya pelajar-pelajar di sana akan digalakkan untuk pulang ke Malaysia ke ataupun memang dia orang kekal kat sana atau macam mana tu? Ya, untuk makluman Cik Fendi dan semua, seperti mana kerajaan Malaysia telah umumkan baru-baru ini di mana semua pelajar Malaysia di luar negeri, especially di UK, disyorkan untuk berada di negara ataupun di UK sendirilah. So pada masa ini masih terdapat pelajar di UK yang masih belum pulang dan masih akan ada pelajar dan juga rakyat Malaysia di UK ini yang mana ingin pulang ke Malaysia. So pada hari ini kita dapat maklumat terbaru di mana sebelum ni hanya flight Qatar Airways sahaja yang ada flight ke Malaysia melalui transit di Doha. Tetapi insya-Allah pada 30 Mei nanti MAS Malaysia Airlines akan mengadakan satu penerbangan komersial daripada London ke KLA secara direct, dan kita pun telah mewawarkan kepada student dan rakyat Malaysia di UK di mana siapa yang berhajat untuk pulang ke Malaysia boleh membuat tempahan tiket dengan kadar segera untuk pulang ke Malaysia dengan menaiki penerbangan MAS pada 30 Mei nanti. Pada Jun onwards nanti kita hanya mendapat maklumat masih Qatar Airways sahaja yang mengadakan penerbangan secara transit di Doha ke KL nanti. Dalam masa sama pihak Education Malaysia London mengambil inisiatif tambahan, iaitu kita juga mengadakan health pack. Health pack ni kita ada 2 item dalam health pack ni, iaitu hand sanitizer dan juga face mask 3-ply untuk kita distribute kepada pelajar di UK sama ada di London dan juga luar London. So di London ada few kita hantar sendiri dan luar London ada yang kita hantar by post. So insyaAllah between this week and next week distribution tu akan berjalan dan akan sampai di wakil-wakil pelajar di regional masing-masing lah. Wakil universiti, wakil pelajar. So insyaAllah by next week dia orang akan sampai.
So lain-lain keperluan sama ada oleh pelajar ataupun rakyat Malaysia di sini tentang pelaksanaan PKP di Malaysia. So kita pun juga berperanan untuk memberi nasihat tentang rules and regulation yang dikenakan oleh kerajaan Malaysia. So kita pun memberi nasihat dekat situ bersama-sama dengan pegawai-pegawai di Suruhanjaya Tinggi Malaysia lah. So sebab some of them ada kontak kita dan ada juga yang kontak dengan Suruhanjaya Tinggi Malaysia. So both agensi berperanan lebih kurang juga. So di pihak kita lebih fokus kepada education, iaitu pelajar-pelajar, tetapi Suruhanjaya merangkumi semua rakyat Malaysia di sini. So both of us, kita combine, kita keluarkan SOP, kita keluarkan FAQ supaya pelajar, parent kepada pelajar dan rakyat Malaysia yang berada di UK sentiasa alert dan well informed lah tentang apa yang berlaku sama ada di UK ataupun di Malaysia. So alhamdulillah, every day kita menerima berpuluh-puluh, beratus email pertanyaan tentang perjalanan pulang, tentang visa pelajar yang akan tamat, tentang penerbangan direct London ke KL. So alhamdulillah kita memberi maklumat insya-Allah secepat yang mungkin. So alhamdulillah kita bekerjasama bersama-sama dengan pegawai di Suruhanjaya Tinggi untuk membantu semua pelajar dan rakyat Malaysia di sini. So hopefully rakyat Malaysia dan pelajar yang ada di UK merasa terbantulah dengan sokongan dan bantuan yang kita salurkan tersebut. But kita ada talian khas kita untuk COVID-19. So di mana pelajar ataupun rakyat Malaysia di sini boleh call direct ataupun email kepada Education Malaysia dan Suruhanjaya Tinggi bagi sebarang pertanyaan lah untuk kita membantu memudah cara hal-hal berkaitan. Cik Faizal, apa ni kita di Malaysia ni ada satu istilah baru lah. Istilah baru yang menjadi sebutan oleh PM kita, the new normal. Normal baru kan. Maksudnya kalau dulu kita kerja kat pejabat, tapi sekarang ni dah boleh bekerja dari rumah. Program-program pun macam saya sikit di iLead iLead KBS, kita banyak buat program secara online sekarang ni. Tapi saya nak tanya, macam di negara yang maju, di negara contoh di sana, new normal tu maksudnya ada ke unsur ataupun memang dah new normal tempat kita tu memang benda tu dah biasa kat sana sebelum ni? Ataupun macam mana keadaan dia di sana? Okay, Cik Fendi dan semua. Yes, saya nampak memang akan berlakulah new normal episod pandemik COVID-19 ni. So especially di Malaysia tu memang saya tengok ketara lah. Banyak dah new normal yang telah wujud dan akan terlaksana nanti. Tapi di sini kita nampak tak terlalu ketara because of few new normal, term new normal tu telah berlaku ataupun telah wujud di UK ini. Contohnya di pejabat-pejabat. So di pejabat di sini kita dapati office dia secara open office konsep di mana meja antara pegawai berada di antara jarak, tiada partition tetapi jarak yang selamat, cara berkomunikasi bukan setakat face to face tetapi telah berjalan sekian lama melalui video conference, melalui voice call, melalui video call, melalui teleconference, Skype dan segalanya. Tetapi di Malaysia benda tu mungkin kita boleh consider sebagai new normal, tetapi di sini telah terlaksana. Mungkin menjadi amalan ataupun lifestyle di sini telah melaksanakan kaedah macam tu. So alhamdulillah kita pun terjebak dengan kaedah tu. Contohnya kita nak berkomunikasi dengan student. So Education Malaysia terpaksa menggunakan kaedah tersebut secara maya untuk berkomunikasi dengan student yang berada di merata universiti di London, di luar London ataupun di Ireland sendiri. So alhamdulillah kaedah tu amat membantulah. So hopefully dunia baru ini akan cepat adopt dengan culture macam ni dan Malaysia itself akan boleh
mendampingi kaedah-kaedah yang new normal yang mana dunia lain telah melaksanakan. Okey, apa nama ni, sebagaimana Faizal tahu kan, akrab ni salah satu peranan dia adalah sebagai rakan pembimbing ataupun dia menjadi pendengar yang setia ataupun dia boleh membantu pegawai-pegawai psikologi dalam menangani isu-isu berkaitan dengan pengurusan emosi. Kalau dahulu akrab ni kita tanya kat mana peranan akrab? Kita lebih kepada kita bagi tahu dia pasca bencana. Maksudnya kalau berlaku banjir dulu, sebab COVID-19 ni baru. Bila berlaku banjir, kita masuk bukan semasa tengah banjir tu. Tengah banjir tu JKM dan sebagainya. Ada kaunselor ke JKM sebagainya. Tetapi kita pasca banjir bila air dah surut untuk macam kita menyantuni mereka. Tetapi dalam new normal ni, tengah-tengah bencana ni pun kita boleh mainkan peranan kita. Tapi kita sama ada kalau yang memang bertugas di barisan hadapan lah, yang tidak ada kaitan secara langsung pun kita dah boleh menerusi media-media sosial macam ni lah, media-media live streaming kita boleh gunakan untuk berkongsi, menasihat sebagainya, mendengar keluhan-keluhan. Jadi mungkin saya tak pasti kalau di sana tu memang kita ada pegawai yang memang kerja dia ataupun tugas dia memang sebagai kaunselor pelajar, sana memang ada Kita tak ada, untuk maklumat Cik Fendi, kita tak ada kaunselor pelajar. Tapi peranan kita di sini sama ada pengarah, sama ada pegawai attaché, sama ada saya sendiri sebagai warden, memang kita kena berperanan semua tu. Maknanya kita kena multitasking lah. So kita mampu juga untuk memberi kaunselor, memberi khidmat nasihat, bersedia daripada segi apa juga kondisi lah. So maknanya we need to be alert, kita need to be ready ourselves dengan information yang terkini sama ada di Malaysia dan juga di UK. Supaya student dan juga bukan student, especially parent, bila bertanyakan tentang situasi di sini, kita boleh memberi maklum balas dengan baik dan juga dengan segera. So di sini memang kita semua berperanan sebegitulah. Maknanya walaupun kita pegawai berlainan jawatan, tetapi kita masih mampu untuk memberi khidmat nasihat, kaunseling dan juga menyalurkan pelbagai maklumat. Maksudnya ilmu untuk makluman Cik Fendi. Maksudnya untuk ilmu ingin saya berkongsi satu approach yang mana saya rasa Malaysia ataupun education Malaysia patut mencontohi apa yang education UK government laksanakan. Di mana walaupun sekarang ni sekolah cuti ataupun tutup, universiti pun tutup, tetapi apa yang berlaku di sini, kita masih diberi assignment, diberi homework untuk anak-anak, untuk pelajar-pelajar melaksanakan perkara tersebut di rumah. Ya, sama ada daily classroom, weekly homework, so masih berlaku. Dan pada masa sama juga pihak sekolah sendiri akan telefon parent bertanyakan perkembangan anak-anak tentang konsep belajar secara maya tersebut. So bagi saya itu adalah satu approach ataupun satu kaedah yang terbaik dan harus kita contohi, especially anak-anak yang nak menghadapi peperiksaan. So walaupun sekolah tutup, universiti tutup, tetapi cikgu, pihak sekolah, pensyarah masih menjalankan kelas secara maya, pada masa sama masih curious tentang perkembangan pelajar tersebut. Alhamdulillah, anak saya pun eager untuk pergi sekolah, tetapi dengan ada kelas secara maya dan juga weekly home tu, masih dia orang terasa macam pergi sekolah abah. Ya, so maknanya itu pun kita sebagai parent masih perlu membuat jadual tugas harian dia orang, bukan setakat tengok TV, main game, YouTube dan sebagainya, tapi kita masih boleh menjadualkan harian diorang dengan melaksanakan jadual-jadual yang sekolah beri, pihak sekolah beri. So that is a good thing lah yang mana kita perlu contohi. Hopefully one day Malaysia boleh ke arah tersebut agar kita setanding lah
Sebab kita fasiliti kemudahan infrastruktur di Malaysia adalah terbaik. So why not that we start ataupun kita implement benda macam ni, Cik Fendi. Terus sebenarnya kat Malaysia pun saya tengok pada peringkat awal tu mungkin benda ni satu mengejutkan, tapi kita tengok di sekolah-sekolah sendiri, macam sekolah anak kita pun memang dah berlaku benda tu. Berlakunya ada belajar secara dia ada cikgu share apa dia kena tengok YouTube, kena jawab kuizi, kena buat soalan-soalan latihan sebagainya. Okay? Itu satu benda yang baru, tapi dulu mungkin kita rasa benda tu pelik, tapi benda ni jadi mungkin yang new normal akan datang akan jadi normal kepada kita lah. Okey, untuk makluman bersama-sama kita hari ni kita ada kita ada Puan Faiza, kita ada Puan Eva, Cik Ibrahim Bujang, Puan Salila, Kak Izan Ghazali. Jadi kita mengalu-alukan penonton-penonton kita dan juga yang di luar sana bersama-sama dengan kita. Sekiranya ada apa pertanyaan nak tanya pada Cik Faizal kita, boleh kita masih lagi bersama-sama dengan Cik Faizal. Untuk makluman semua, hari ini kita bersama-sama dengan Cik Faizal dari Education Malaysia London. Kita bawa, bukan senang nak bawa ni, sebab kalau kita nak bawa dia balik Malaysia memang sekarang tak ada penerbangan. Jadi kita bawa lah melalui saluran FB Live ni. Jadi pun alhamdulillah, kata kalau tak adalah pandemik COVID-19 ni, mungkin kita masih lagi berada dalam keadaan yang sedia ada. Tapi bila adanya cabaran-cabaran macam ni, kita akan jadi lebih cepat untuk menurut ke bidang-bidang baru. Jadi mungkin kita pun berada di penghujung rancangan ni. Jadi untuk di Malaysia. Jadi saya nak tanya Cik Faizal lah tentang kalau kebiasaannya di sana memang hari raya tu disambut meriah lah kan, sebagaimana kita bincang tadi. Dan kali ni oleh kerana dalam situasi sekarang mungkin tak ada lagi majlis hari raya, dan tadi pun dalam berita kita pun pelbagai sambutan program utama pun dibatalkan pada tahun ini, dibatalkan. Jadi itulah, kalau di sana tu nanti apa yang akan itulah maksudnya untuk hari raya ni macam mana ni? Adakah nanti Cik Faizal juga akan bersama-sama dengan ustaz-ustaz di sana juga akan menunaikan solat hari raya di rumah masing-masing atau macam mana? Okay. Dan saya juga bagi kesempatan ni kepada Cik Faizal lah untuk menyampaikan ucapan kepada saudara mara di Malaysia kan, yang mungkin dah lama tak jumpa kan. Silakanlah. Okay. Sebab kita pun nak raya dah ni lusa ni. Okay. Terima kasih Cik Fendi. So seperti tahun-tahun sebelum ni, last year lah especially kan, memang Raya Aidilfitri dan Raya Ailadha memang komuniti Muslim di sini menanti-nantikan lah. Sebab itu adalah satu majlis yang amat memeriahkan, amat ditunggu-tunggu untuk mengubat rindu di hati tidak dapat berhari raya di kampung di Malaysia. So this year memang kita dapati bukan di London saja, di mana-mana negara lagi yang masih mengenakan arahan MCO terpaksa menyambut hari raya di rumah masing-masing. So seperti di sini, Malaysia Hall London sebenarnya menjadi pusat kepada pelajar dan komuniti bagi segala program aktiviti kemasyarakatan, aktiviti pelajar dan aktiviti gathering komuniti. So this year memang saya menerima WhatsApp everyday, adakah Malaysia Hall buat majlis raya, adakah Malaysia Hall anjurkan solat sunat air raya. But unfortunately seperti kita sedia maklum, masih tidak dibenarkan. Terpaksa menyambut di rumah masing-masing dan juga bersolat di rumah masing-masing. InsyaAllah sama-sama kita berdoakan agar pandemik COVID-19 ini akan berakhir dengan secepat mungkin, kita dapat kembali seperti sedia kala.
dan kita dapat bersama-sama ahli keluarga, sama ada yang jauh di London ataupun di Malaysia, agar silaturahim kita tak akan terputus lah. So di sini kita memang sentiasa berkomunikasi dengan pelajar-pelajar dan juga komuniti Malaysian, agar walaupun kita tak ada majlis raya, tapi kita still boleh communicate. Contohnya kita dah start nak buat takbir raya sempena Raya Aidilfitri secara maya. So insya-Allah pada malam raya selepas maghrib saya akan post di Facebook saya untuk saya hostkan takbir raya secara maya bersama-sama komuniti dan rakan-rakan di London dan mana yang adalah waktu tu. So saya pun insya-Allah telah berbincang dengan beberapa kawan, dia orang sudi untuk berjemaah dengan saya. InsyaAllah. So nanti kita pakat-pakat share lah. So Cik Fendi, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Akrab Kebangsaan, pengurusan Akrab Kebangsaan yang sudi menjemput saya menjadi salah seorang panel lah sesi sembang bersama Akrab Kebangsaan ini. InsyaAllah saya berharap perkongsian yang saya sampaikan tadi itu memberi manfaat kepada semua. Jika ada salah dan silap, saya mohon maaf. So di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada keluarga saya di Alustar Kedah, keluarga mertua saya di Merbuk Kedah, dan kepada semua yang mengenali saya dengan ucapan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. InsyaAllah tak sabar nak balik raya, tak sabar nak balik kampung. So insyaAllah ada kelapangan saya akan balik nanti. Okay, terima kasih Cik Faizal. Lepas ni sekali pun bagi pihak Presiden kita sekarang ni ada kekosongan jawatan Presiden sebab Datuk Fauzan dah jadi pengarah bahagian pengurusan psikologi dan dibangku oleh Tuan Haji Syahrudin sekarang daripada MOSTI, dan saya bagi pihak Presiden, pemangku Presiden dan juga seluruh ahli jawatan kuasa Majlis Akad Kebangsaan ucap terima kasih kepada Cik Faizal atas kesudian untuk singgah sembang di MAK pada hari ini. Dan insya-Allah saya ingat sebagaimana kita bincang semalam, di sana ramai pelajar, staff dan sebagainya, mungkin pada masa akan datang kita boleh panjangkan lagi apa-apa program kita nak buat. Kita buat forum ke, diskusi ke dan sebagainya kan, melalui platform-platform online macam ni kan. Dan mungkin kalau ada masa kita boleh sampai ke sana lah. Okey, dan kepada seluruh penonton terima kasih saya ucapkan. InsyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton untuk rancangan singgah sembang MAK pada malam ni. InsyaAllah sebab bila kita buat secara FB Live ni sebenarnya bukan saja kita boleh menonton secara live pada masa ni, tapi ia akan terus boleh ditonton pada selepas ni. Jadi bagi sesiapa yang tak berpeluang, mungkin masa ni ada urusan sebagainya, boleh lagi menonton siaran kita ni yang akan kita boleh dari masa ke semasa boleh tengok dah berulang. Dan kita juga patut rasa bersyukur berada di bumi Malaysia ataupun di mana saja kita berada, especially bagi rakyat Malaysia lah. Sebab kita tengok Barisan Harapan kita bersama-sama dengan seluruh rakyat Malaysia bertukus lumus untuk memastikan pandemik COVID-19 ini tidak tersebar dengan meluas dan supaya lebih terkawal. Okay? Dan kita harap warga-warga Malaysia yang berada di UK, di London, sama ada staff yang bersama-sama dengan Cik Faizal kat sana dan juga pelajar-pelajar kita sentiasa dipelihara Allah. Okay? Sebab setakat ni saya rasa walaupun kes peningkatan kematian ataupun positif di sana ramai, tetapi mungkin yang melibatkan orang kita, setahu saya mungkin ada seorang kot itu yang pernah pakcik apa tu yang orang lama kat sana kan, tetapi kita minta lah semuanya dipelihara Allah. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua kru penerbitan pada kita hari ini.
Dan kita akan bersiaran seperti biasa insya-Allah selepas cuti hari raya ni untuk dengan topik-topik yang lebih menarik. Jadi saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh penonton pada malam ni, kepada ahli akrab, kepada penjawat awam, kepada rakyat Malaysia di luar sana. Ingat pesanan YAB Perdana Menteri kita, stay at home, jangan balik kampung kan, jangan kelik kampung kan, sebab biarlah kita berada di sini untuk memutuskan rantaian COVID-19. Jadi saya nak akhiri sesi malam ni Cik Faizal dengan 2 rakaat pantun. Okay. 2 rakaat pantun insya-Allah. Pantun ni untuk orang saya tak sedia nak balas. Tak apa, kita minta sampaikanlah pantun ni pada orang London. Okey, nak hantar ketupat pun tak boleh nak hantar kan. Okey, Kak, pantun pertama. Kak Kiah pergi ke pasar membeli cili. Tahun ini raya yang mudah, duduk di rumah menjaga diri. Okey, penat berkayuh kita berlari, sambil berlari singgah di JT. WhatsApp dikirim pengganti diri. Mohon kemaafan seikhlas hati. Okey, insya-Allah sehingga kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada Cik Faizal. Pantun ubah suai ni sebenarnya. Terima kasih kepada Cik Faizal serta semua sekali. Okey, stay Kalau safe. saya nak pantun lambat lagi tu. Boleh ada nak balas pantun dah? Tak sempat Okey, saya ingat Datuk pun ada tu. Dia kata moderator nampak sedih tak boleh klik raya. Tak apa Datuk. Ni dah moderator dah bersedia dah cari tongkat dah nak bagi pertemuan hari raya. Okey. Stay safe. Cik Fendi, di kesempatan ini juga silakan. Jika di masa-masa hadapan, jika Majlis Akab Kebangsaan ingin membuat perkongsian ilmu ataupun membuat case study ataupun untuk datang kursus, insya-Allah saya mengalung-alungkan dan saya akan cuba membantu. Sebab kita dapati memang banyak program, banyak agensi yang menyediakan short course, long term course di London itself kepada they are support kita Malaysian because they are happy to have Malaysian here. So kalau kita ni sebagai rakyat Malaysia yang berminat untuk develop career, untuk enhance career, develop lagi, insyaAllah UK saya rasa banyak ruang untuk kita menambah ilmu, especially untuk Datuk Fauzan tu psikologi, boleh plan team bawa ke sini tu untuk khusus. Dulu saya ingat dulu terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin kita ni Datuk kata dia boleh buat pantun Elmer London. Okay. Okay, so terima kasih kepada semua yang bagi Datuk yang turut bersama-sama. Saya jawab dekat WhatsApp lah. Okay, nanti boleh jawab sebab oleh kerana WhatsApp pengganti diri, insya-Allah boleh ada OC Elmer London, okay, daripada Cik Faizal. Kita tunggu nanti kita share dalam ni nanti. Okay, sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada penerbit rancangan kita, Cik Ros. Silakan Cik Ros. Okey, kembali kita bersiaran. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Encik Muhammad Fendi bin Dia Zakaria, dan panel jemputan kita daripada Kota London, Encik Muhammad Faizal bin Zainal Abidin. Terima kasih dengan perkongsian yang diberikan tadi. Okey, Datuk Fauzan ada komen ya, jom pergi London, Encik Faizal dah tunggu. Okey, InsyaAllah. dengan Encik Faizal. So kepada yang baru menonton, jangan lupa like dan share video ni sebab video ni kekal dekat paparan Facebook Majlis Akab Kebangsaan, dan boleh ditonton pada video-video masa.
Semoga perkongsian yang diberikan oleh Encik Muhammad Faizal bin Zainal Abidin tadi bermanfaat kepada kita semua. Dengan ini talk show Singgah Sembang Mak akan awal cakap dengan seakhiri selamat Hari Raya kepada semua umat Islam yang akan menyambut Hari Raya Aidilfitri pada hari Ahad ini. Okey, sekian. Terima kasih. Okey. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Mak Zainal Fatin.